أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذ عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Maksudnya, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadap muka ke pihak timur dan barat. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala kitab, dan sekalian Nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan mengerjanya seorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan kitabahnya orang yang sabar, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang fisabilillah, dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Orang-orang yang sifatnya demikian, mereka itulah orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang yang bertakwa. Ayat ini disebut di dalamnya rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, dan rukun-rukun ihsan. Malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW, merupakan dirinya seorang lelaki yang tak dikenali, memakai pakaian yang bersih. Disebut dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Tanya Nabi 3 perkara: apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Inilah ajaran Islam. Iman itu kepercayaan dalam hati. Islam itu ialah amal-amal zahir. Ihsan ialah akhlak dan perangai yang mulia. Inilah 3 perkara dalam ajaran Islam yang dibahagikan oleh ulama: ilmu akidah, tauhid ataupun usuluddin, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf, iaitu ilmu akhlak. 3 perkara yang ada dalam Islam. 3 perkara ni ada rukun-rukun dia. Ayat ini menyebut rukun-rukun yang penting daripada Islam, iman dan ihsan. Sebab turun ayat ini bersempena dengan Allah Ta'ala memerintah diubah kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Makkah Al-Mukarramah ke arah Kaabah yang dibina oleh Ibrahim AS. Walaupun Ibrahim dimuliakan oleh orang Islam, dimuliakan oleh ahli kitab Yahudi dan Kristian, dimuliakan oleh orang musyrikin, kita orang Islam menyebut Ibrahim. Yahudi sebut Ibrahim, orang Eropah sebut Abraham. Bahkan dalam ilmu qiraat, ilmu baca Quran, qiraah asy-syamiyah boleh baca dengan Abraham, tak jadi salah. Ada riwayat baca dengan Abraham, bukan Ibrahim, menunjukkan ada persamaan. Orang musyrikin Arab Mekah memuliakan Ibrahim, dia anggap nenek moyang dia.
Dan orang Hindu menyebut Brahma daripada Ibrahim. Brahma yang anggap sebagai Tuhan. Itu salah tafsir dia dari terhadap agama. Dan Islam adalah agama asal. Dalam Islam itu ada iman, ada syariat dan ada akhlak. Inilah dia ajaran Islam yang sempurna. Mereka memuliakan Ibrahim. Ibrahim membuka Baitul Maqdis, membuka Palestin. Ibrahim juga membuka Mekah. Bila Allah Ta'ala perintah ubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, menyebabkan orang Yahudi, orang Kristian mengadakan cakap-cakap yang meragukan. Apalah duk ubah kiblat ni? Bahkan terdapat di kalangan orang Islam tu yang lemah iman dia. Macam mana boleh ubah kiblat ni? Dulu menghadap sini pula. Lalu Allah mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqil maghrib. Bukanlah kebajikan itu kamu menghadap ke timur dan ke barat. Menghadaplah ke mana-mana pun. Apa yang penting menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Allah Taala suruh hadap ke mana, hadaplah. Bukanlah bangunan Kaabah itu. Bukan Sakhrah Baitul Maqdis itu. Bukan kalau sekiranya batu-batu Kaabah itu diroboh, dirombak, dibawa ke Malaysia ni. Kita tak boleh menghadap ke arah batu itu. Menghadap sana juga. Sebagai tanda saja. Sebagai isyarat, tanda alamat menghadap kiblat. Mematuhi perintah Allah dengan menghadap ke arah kiblat yang satu. Bukan menyembah batu Kaabah itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebut dalam Sahih Bukhari bila Sayyidina Umar tabah nak kutuk Hajar Aswad. Sayyidina Umar kata, wahai Hajar Aswad, aku tahu mu ni batu yang tak ada manfaat dan tak ada mudarat. Kalau aku tak tengok Nabi kucuk, aku tak kucukmu, kata Sayyidina Umar. Ini kerana ta'abbud, mengabdikan diri pada Allah. Mengikut ajaran Nabi, bukan memuja batu Kaabah itu. Walakinnal birra, tetapi kebajikan itu, man amana billah, sesiapa yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wal malaikah, dan beriman pada malaikat. Wal kitab, dan kitab. Wan nabiyyin, dan nabi-nabi. Disebut rukun-rukun iman yang penting. Disebut beriman pada Allah dan hari akhirat. Disebut senarai begitu. Sedangkan rukun iman ada 6 perkara. Kita sebut beriman pada Allah, beriman pada kitab, pada malaikat, pada rasul. Hari akhirat sebut kejap. Di sini disebut hari akhirat dulu. Bahkan di sana banyak hadis-hadis yang menyebut 2 saja. Beriman pada Allah dan hari akhirat. Ini tonggak rukun iman yang sangat penting. Percaya pada Allah, tak ada Tuhan melainkan Dia saja. Tak boleh diabdikan diri melainkan pada Dia saja. Ini yang penting. Menunaikan perintah Allah dan percaya pada hari akhirat. Akhirat ialah kemuncak kehidupan manusia. Dunia ni tempat sementara. Alam barzah sementara juga. Kemudian akhirat selama-lamanya. Disebut hari akhirat. Ini wawasan kita. Wawasan kita ialah hari akhirat. Semua amal yang kita buat akan dikembalikan pada hari akhirat. Yang penting kamu percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat. Wal malaikah, dan para malaikat, makhluk yang gaib, yang kamu tak nampak, diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Rasulullah SAW. Ini adalah benar. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang dapat kita tengok dengan mata, semuanya benar. Quran menyebut kisah Nabi-Nabi zaman dulu. Kita tak tengok tanda-tanda Nabi ini. Dan Quran menyebut kaum yang zalim zaman dulu. Fir'aun, Namrud, dan lain-lain, Samud dan Ad. Ada tanda-tanda dia. Dia dapati ada sungguh. Ada sungguh.
Dan Nabi-Nabi disebut oleh pengikut-pengikut agama-agama yang masih ada. Ada sungguh. Dan disebut tentang bintang, cakrawala, matahari dan bulan. Tentang sifatnya, peredarannya. 1400 tahun dulu. Hari ini melalui alat-alat yang canggih, yang moden, manusia dapat mengesan peredaran matahari, bulan ini betul. Macam Quran kata. Macam Quran kata. Dulu pun ahli sains kata mataharinya tetap tak bergerak. Surah Al-Syam tu tajri dalam surah Yasin mengatakan matahari itu beredar. Hari ini didapati matahari beredar, tak tetap. Betul Quran. Semua yang Quran beritahu betul. Termasuk hukum-hukum yang berkait dengan halal dan haram. Yang haram mendatangkan mudarat. Yang halal baik. Hukum Allah adalah adil. Tinggal hukum Allah berlaku celaru, huru-hara. Banyak jenayah, banyak macam-macam. Betul sungguh. Kalau perkara yang zahir yang kita tengok ni betul, maka perkara yang gaib seperti malaikat, jin, syaitan adalah betul. Kita kena percaya. Malaikat makhluk yang baik, yang gaib, yang kita tak nampak. Betul adanya. Dan boleh bertasyakur, kadang-kadang boleh merupakan makhluk yang dapat kita lihat. Dia datang rupa manusia, rupa burung, macam-macam. Dia boleh berupa. Jin makhluk yang gaib disebut dalam Quran, kita kena percaya. Syaitan makhluk yang gaib, yang jahat disebut dalam Quran. Kita percaya ada jahatnya syaitan. Kena percaya. Itulah juga hari kiamat. Adalah benar. Wal kitab. Dan kitab yang diturunkan oleh Allah. Disebut Taurat, Zabur, Injil. Di akhir dengan Quran. Dan kitab-kitab yang lain. Kita kena percaya. Wajib beriman dengan kitab-kitab itu. Hukum dia tak boleh pakai. Bila sudah ada Quran, kena pakai Quran. Wan nabiyyin dan nabi-nabi. Percaya pada nabi-nabi. Percaya pada nabi-nabi. Ini ialah rukun-rukun iman. Wa atal mal ala hubbihi. Dan menunaikan tanggungjawab harta benda. Dalam keadaan kasihnya pada harta itu. Tuhan sebut harta dulu, tak sebut diri. Tuhan tahu manusia ni sayang ke harta lebih pada diri. Walaupun dia kata sayang ke diri, sebenarnya dia sayang ke harta. Duk cari harta sanggup mati. Pergi ke laut, pergi ke bukit, mati tak apa. Kerana nak harta, tak sedar pada keselamatan diri. Tuhan sebut harta. Dengan sebab itu, sumbangan harta didahulukan pada sumbangan yang lain. Kerana Allah Ta'ala tahu manusia ni sayang ke harta. Wa atal mal, menunaikan tanggungjawab harta. Ala hubbihi, dalam keadaan sayang pada harta itu. Zawil qurba, membelanjakan untuk kaum keluarga. Dia utamakan. Kerana kita beri sumbangan pada anak-beranak kita dua kebajikan. Yang pertama, kewajipan sumbangan. Yang kedua, silaturrahim. Hubungan keluarga mendapat dua fadilat. Kalau beri sumbangan pada orang lain, satu saja, ialah sumbangan saja. Kalau dengan keluarga, sumbangan dan silaturrahim. Kita beri adik-beradik kita, anak-beranak kita, sepupu-sepapa kita, zawil qurba, dapat dua kelebihan. Lebih utama pada orang lain, Tuhan sebut dulu. Kerana hubungan silaturahim yang dipelihara. Ni dok. Kalau dengan keluarga, balah Allah rasa hati sangat. Dengan orang lain, cepat-cepat baik. Tu, ini perangai manusia dirasuk oleh syaitan. Dengan keluarga. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Iaitulah anak-anak yang kehilangan ayah dia. Ayah dia mati. Manusia, yatim dia, ayah dia mati. Manusia. Binatang yang melata atas bumi, dia yatim, ibu dia mati. Burung, ibu dan hak datang mati, baru jadi yatim. Itu mengikut huraian para ulama. Kepada anak yatim, kepada manusia yang yatim, yang ayah dia mati. Wal masakin, dan orang-orang miskin yang hartanya tak mencukupi. Ada harta tak mencukupi, dia orang miskin. Ada harta tak mencukupi untuk kehidupan dia. Kadang-kadang ada kereta ada. Nak isi minyak tak ada peti. Termasuk miskin juga.
Keperluan pekerjaan dia, kena ada kereta, ada motosikal. Muna senang motosikal boleh beli. Dan nak beli minyak tak ada peti. Nak kerja, itu masuk miskin. Ini kita kena faham. Orang miskin yang perbelanjaan dia tak cukup. Mesti ditolong dengan harta kita. Dalam keadaan sayang pada harta. Wabnas sabil. Dan orang yang putus belanja dalam perjalanan. Dalam dia keadaan musafir, habis belanja. Habis duit. Minta tolong, minta sumbangan kerana nak meneruskan perjalanan. Ini disebut dalam Quran. Wasailin, dan orang minta sedekah. Orang minta sedekah. Kena beri orang minta sedekah. Walaupun minta sedekah tu satu kerja yang keji. Disebut barang siapa yang minta sedekah dalam keadaan dia senang. Dia ada duit, ada tenaga, saja malah minta sedekah, Tuhan luruhkan muka dia pada hari kiamat. Ini bahan yang minta sedekah ni. Tetapi di sana ada yang minta sedekah, dia tak ada sungguh. Tak ada upaya, mesti kena beri sedekah pada dia. Dan orang minta sedekah, kita kena beri. Kita jangan tanya, jangan kata apa, beri. Disebut dalam kitab, mau beri orang minta sedekah walaupun dia naik kuda. Zaman dulu kuda lah. Dia main minta, beri. Beri juga walaupun sikit. Wa firriqab, dan hamba-hamba yang perlu dimerdekakan. Zaman dulu ada hamba. Ada hamba yang perlu dimerdekakan, dibebaskan. Islam menggalakkan kemerdekaan hamba. Kita beri pada hamba, bahkan dalam bahagian zakat pun ada. Bahagian tolong saja pun ada. Pahalanya besar, wa firriqab. Termasuklah mereka yang ditawan oleh musuh. Ditawan oleh musuh. Memerlukan bantuan. Bantu dia. Termasuklah orang yang kena jamin. Dia ada kes di mahkamah. Ini termasuk, ini zaman sekarang. Zaman sekarang. Dia ada kes lekat. Kena ada jamin, kena bayar, tak ada piti. Tolong dia. Tolong jamin ke dia. Wa aqamas salah, dan mendirikan sembahyang. Dia sebut sembahyang kemudian. Sembahyang ni banyak orang boleh buat. Tapi nak beri harta ni banyak orang duk sayang ke harta. Sembahyang rajin mereka, rajin pada beri harta lagi. Tuan sebut harta dulu, baru mendirikan sembahyang. Wa aqamas salah, mendirikan sembahyang. Cukup dengan adab, dengan syarat dan rukun-rukunnya. Dengan cara yang sebenar, mendirikan sembahyang. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Mereka yang berada, orang Islam yang berada, sampai nisab kena keluar zakat. Zakat ni rukun Islam. Macam sembahyang rukun Islam yang berkait dengan ruh dan jasad. Zakat ni berkait dengan ruh dan harta. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka yang menunaikan janji bila mereka berjanji. Bila berjanji, tunaikan janji. Tunaikan janji ini sangat besar fadilatnya, sangat besar dosa orang yang langgar janji. Sehingga disebut dalam hadis tanda-tanda orang munafik. Antaranya ialah bila janji dia mungkir. Itu tanda orang munafik. Menunaikan janji termasuk dengan orang kafir. Kita berjanji orang kafir pun kena tunai. Dalam sejarah Islam, Nabi sangat menunaikan janji. Orang kafir yang langgar janji. Orang Islam mesti tunaikan janji dia. Al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam itu wajib jaga syarat perjanjian dia dengan orang. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Janji termasuklah yang paling kerap berlaku kalangan kita ni berhutang. Bila berhutang dengan orang, janji nak bayar. Memang kita nak bayar sungguh. Kita tak mampu. Kita tak mampu. Macam mana tak mampu? Tapi mesti ada niat nak bayar hutang tu. Hutang ni tanggungjawab sangat besar dalam Islam. Ada orang dia berhutang, niat tanggung bayar tu. Dia minta hutang. Dia nak, dalam hati aku tanggung bayar, aku nak tipu dia berhutang saja. Ada hak jenis lagu ni. Dia jaga. Akan pikul beban bila dia mati. Pikul beban dia di hari akhirat kelak. Kena bayar hutang orang ni. Kena bayar. Ni dak berhutang-berhutang, niat ada dalam hati mau bayar. Ni jahat. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan orang-orang yang sabar. Fil ba'sa, dalam menghadapi kesakitan, kesusahan. Dalam diri dia sendiri, menghadapi keluarga dia, anak isteri dia. Menghadapi sama-sama kita sendiri. Kita sabar. Fil ba'sa. Wad-dharra, dan wahinal ba's,
dan menghadapi kesabaran ketika kesakitan. Bila sakit kita sabar. Wahinal ba's, dan di medan perjuangan kita berjuang untuk menegakkan Islam. Orang kata ke kita macam-macam, fitnah ke kita macam-macam. Kena sabar. Kena sabar, di mana kesabaran dalam perjuangan ni pahala sangat besar. Dahlah kita ni semaya sunat dah banyak, nak tahajud letih malam. Boleh pahala orang kata ke kita. Orang kata ke kita, orang kata tak ada poket je. Kata. Kalau kata banyak dapat pahala je. Kita boleh pahala dan orang boleh dosa. Kalau kita sedar ni menyebabkan kita tahan menghadapi ujian daripada musuh yang memfitnah, kata macam-macam. Menghadapi kesakitan, luka kalau di medan perang, macam-macam menghadapi kesusahan, dirampas harta kita, disusahkan kehidupan kita, wahinal dalam perjuangan. Ulaika allazina sadaqu, mereka itu semua yang memelihara rukun-rukun iman yang tersebut, rukun-rukun Islam dan rukun akhlak yang tersebut tadi. Mereka itulah orang yang benar, siddiqin, orang yang benar-benar yang menunaikan tanggungjawab akhlak yang mulia yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Semua perkara tersebut ialah termasuk dalam sifat-sifat bertakwa. Barang siapa yang ada sifat-sifat tersebut, menandakan diri dia bertakwa kepada Allah, yang menjadi ukuran dan nilaian manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia kan kamu sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Allah Taala nilai manusia bukan dengan warna kulit, rupa payah, kaya miskin, pangkat, keturunan, baka, tidak. Dengan takwa. Yang paling mulia ialah bertakwa kepada Allah Taala. Wallahu a'lam.